Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, siapakah harta pewarisnya lebih disukainya daripada hartanya sendiri? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tiada siapapun di antara kami ini yang mana harta melainkan hartanya lebih disukainya, yakni daripada harta orang lain. Qala, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hartanya ialah apa yang didahuluinya, yakni apa-apa yang dihantarnya dahulu, yakni ke akhirat. Dan harta pewarisnya ialah apa-apa yang diperlewatkannya, apa-apa yang ditinggalkannya. Babun al-mukthirun humul aqallun. Ini bab orang yang memperbanyakkan harta, itulah orang yang paling kurang, yakni mendapat pahala. Dan firman Allah SWT, sesiapa yang mahu kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan sempurnakan apa-apa yang dikehendaki oleh mereka itu, hingga kepada firman-Nya, ma kanu ya'malun. Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab dari Abi Dzar, katanya, pada suatu malam saya pernah keluar, saya dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan seorang diri, tiada siapa pun bersama baginda. Qala, kata Abu Dzar, saya pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka sesiapa berjalan bersamanya. Maka saya pun berjalan di bawah lindungan bulan, di bawah lindungan bulan, yakni di tempat-tempat yang ada bayang lah. Faltafata, Nabi SAW pun berpaling, dilihatnya aku. Maka dia pun bertanya, siapa itu? Saya berkata, Abu Dzar, semoga Allah menjadikan aku tebusanmu. Baginda berkata, wahai Abu Dzar, mari, kemari. Saya pun pergi berjalan bersama baginda seketika. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya orang-orang yang memperbanyakkan, yakni harta benda dunia, humul muqillun, itulah orang-orang yang mendapat sedikit pada, yakni pahala pada hari kiamat nanti, kecuali orang yang Allah berikan kepadanya harta, fanafaha fih yaminahu, lalu dicurahkannya ke sebelah kanannya, ke sebelah kirinya, ke sebelah hadapannya, dan ke sebelah belakang. Wa amila fihi khairan, dan dia melakukan kebajikan dengan menggunakan harta benda itu. Abu Dzar berkata, saya pun berjalan lagi bersama baginda untuk seketika. Maka Nabi SAW pun bersabda, duduk di sini. Qala, kata Abu Dzar, Nabi SAW memperdudukkan saya di suatu tanah lapang yang mana di sekelilingnya itu terdapat batu-batu. Faqala li, dia berkata kepada saya, duduk di sini sampai aku datang kepadamu. Qala, kata Abu Dzar, maka baginda pun pergi ke kawasan yang berbatu hitam. La arahu, sampai aku tak nampak dia. Falabitha anni, beliau menghilang dari pandanganku beberapa ketika. Fa'atala al-lubth, agak lama jugalah menghilangkan diri itu. Thumma qala, thumma inni sami'tu, kemudian aku mendengar baginda ketika sedang datang kepadaku. Baginda berkata, wa in saraqa wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Qala, Abu Dzar berkata, apabila Nabi SAW sampai kepadaku, tidak sabar lagi aku. Terus aku bertanya, wahai Nabi Allah, semoga Allah menjadikan aku tebusanmu. Siapakah yang engkau bercakap di sebelah kawasan berbatu hitam itu? Saya tidak ada mendengar sesiapa yang menjawab percakapan engkau itu. Qala, Nabi SAW menceritakan, itulah Jibril. Dia datang kepadaku dari arah Harrah, dari arah tanah berbatu hitam, dari arah kawasan berbatu hitam itu. Qala Bashir, Jibril berkata, sampaikan berita gembira kepada umatmu bahawa sesungguhnya sesiapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, nescaya masuk syurgalah dia. Qultu, saya berkata, wahai Jibril, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina?
Jibril menjawab, ya, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Qultu, qala na'am, ya. Qultu, saya kata lagi, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Dia berkata, yakni Jibril berkata, ya, walaupun dia minum arak. Seterusnya Imam Bukhari menceritakan, ini sanad satu lagi ni, sanad Abi Salih daripada Abi Darda. Supaya tu juga maknanya isi dia tu, cerita hadis itu, makna dianya. Abu Abdullah berkata, hadis Abi Salih dari Abi Darda adalah hadis mursal, tidak sahih. Kami hanya mengemukakannya untuk pengetahuan sahaja. Yang sahihnya ialah hadis Abu Dzar tadi. Qala, Bukhari berkata, idribu ala hadis Abi Dzar. Tak usah pakai hadis hadis Abi Darda itu. Idribu makna pukul tu, maknanya buanglah, tak usah pakai hadis itu, hadis Abi Darda itu. Qala, yani perawi berkata, saya berkata kepada Abi Abdullah, anak murid Imam Bukhari lah. Dia kata kepada Abi Abdullah itu maksudnya Imam Bukhari, hadis Atha bin Yasar dari Abi Darda itu macam mana? Bukhari menjawab, itu pun mursal juga, tidak sahih. Yang sahihnya ialah hadis Abu Dzar yang kita duduk baca ni. Qala Abu Abdullah yang Imam Bukhari berkata, hadza, ini yang kata masuk syurga tadi, idza taba, kalau seseorang itu bertaubat dan dia mengucap la ilaha illallah pada ketika nak mati. Ini bab sabda Nabi SAW, aku tidak suka walaupun aku mempunyai harta berupa emas sebesar bukit Uhud. Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab, beliau berkata, Abu Dzar berkata, saya pernah berjalan bersama Nabi SAW di Harrah Madinah, yang di kawasan berbatu hitam di Madinah. Lalu kami menghadap bukit Uhud. Baginda pun bersabda, wahai Abu Dzar. Saya pun berkata, ya Tuhan. Ya wahai Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Ya saya wahai Rasulullah. Baginda bersabda, aku tidak suka walaupun aku mempunyai emas sebesar bukit Uhud ini, kemudian berlalu 3 hari kepadaku dalam keadaan masih ada lagi di antaranya, masih ada lagi dari harta itu walaupun 1 dinar padaku, kecuali sesuatu yang mahu kusimpan untuk melangsaikan hutang, illa an aqul, dan kecuali an aqula bihi, aku akan membelanjakannya untuk hamba-hamba Allah, hakadha wa hakadha wa hakadha, yang ke sebelah kanan, ke sini, ke sini, wa hakadha, dan apa ni, dan ke belakang, isyarat ke belakang. Thumma masya, kemudian Nabi SAW berjalan lagi, kemudian berkata, ingat, sesungguhnya orang yang banyak itulah, yakni banyak harta di dunia ini, itulah orang yang sedikit, yakni pahala pada hari kiamat nanti, kecuali orang yang orang yang berbelanja begini, begini, ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Wa qalilum mahum, dan sedikit sekali orang seperti ini, dan sedikit sekali orang seperti ini. Thumma qala li, kemudian baginda berkata kepadaku, makanak la tabrah, duduk di sini, jangan bergerak, jangan pergi ke lain sampai aku datang kepadamu. Thumma intalaqa, kemudian Nabi SAW pun pergi dalam kegelapan malam itu sehingga hilang dari pandanganku. Fasami'tu, setelah itu aku dengar satu suara tinggi, derahlah suara yang meninggi. Fatakhawwaftu, aku pun bimbang kalau ada sesiapa mengganggu Nabi SAW, maka aku pun mau pergi kepadanya, tetapi aku teringat kepada kata-kata baginda, jangan engkau berganjak dari tempat ini sampai aku datang kepadamu. Maka aku pun tidak berganjaklah dari tempat itu, hatta atani, sehingga Nabi SAW datang kepadaku. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, tadi saya ada dengar suara yang saya bimbang, tetapi saya fadzakartu lahu, saya pun sebutlah, ya saya ingat Tuhan tak bagi saya berganjak daripada tempat ni, maka saya tak berganjak. Gitulah ceritanya. Faqala,
Nabi SAW bertanya,